Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ni panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya jua kita ni sama-sama dapat berjumpa lagi, bertemu lagi di bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan, yang mana kita ni akan terus saja mempelajari, terus saja kita ni meneruskan kita ni punya pembelajaran. Dan insya-Allah pada hari ini kita ni akan menyambung kita ni punya mata pelajaran muamalat dengan tajuk jenis-jenis riba. Minggu lepas masih lagi ada cikgu mengajar kamu mengenai dengan jenis-jenis riba. Kita ni ulang balik. Jenis-jenis riba ada 4, iaitu riba al-fadl, riba al-riyad, riba al-qard dan riba an-nasa. Okey? Riba al-fadl menukarkan dua barang yang sama jenisnya tetapi tidak sama sukatannya ataupun timbangannya ataupun ukurannya. Riba al-qard meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan bagi orang yang meminjamkan. Riba al-riyad suatu akad jual beli yang tidak dilakukan penyerahan barang yang dijual dan harganya di tempat berakad, iaitu bahkan penjual dan pembeli berpisah daripada tempat akad sebelum berlaku penyerahan tersebut. Kemudian riba an-nasa suatu akad jual beli dengan syarat barang yang dijual ataupun harganya dilambatkan penyerahannya. Okey? Tadi sudah mempelajari. Kemudian kita ni melihat perkara-perkara yang ada riba. Kemarin minggu lepas pun sudah kita ni belajar. Satu, emas dan perak, dan kedua, makanan. Baik. Pada hari ini kita ni insya-Allah akan melihat menyambung pembelajaran kita ni dengan tajuk syarat-syarat jual beli perkara riba. Okey? 1. Syarat jual beli perkara riba yang sama jenisnya dan sama ilahnya, yakni sebab ribanya, iaitu seperti emas dengan emas. Kita ni lihat apa ia punya syarat. Pertama, hendaklah kedua-duanya itu sama berat timbangannya ataupun sama banyak sukatannya. 2. Hendaklah dilakukan secara tunai. 3. Penyerahan dilakukan dalam majlis akad. Okey, pertama tu kita ni lihat ia mesti sama. Ia punya baratnya kah, berapa kilo, contohnya sekilo baras dengan sekilo baras, ataupun sama banyak sukatannya, 1 liter air dengan 1 liter air. Lepas tu apa lagi? 200 kilogram daging dengan 200 kilogram daging. Okey? Itu maksudnya hendaklah kedua-duanya itu sama baratnya ataupun sama ia punya sukatannya. Yang kedua tu dilakukan secara tunai. Okey? Kita ni mesti melakukan kita ni punya jual beli itu secara tunai. Tahu je kamu kan tahu apa arti tunai atau kan? Kemudian yang ketiga, penyerahannya dilakukan dalam majlis akad. Jadi ia mesti bila diserahkan barang yang dijual itu pada masa tu jua, pada masa jual beli itu. Tidak boleh bertangguh-tangguh. Jika ketiga-tiga syarat ini tidak disempurnakan, maka hukum jual beli itu adalah tidak sah. Kalau nada ada di antara tiga ni sudah komplit, contohnya 2 saja yang ada dilakukan secara tunai sampai penyerahan dilakukan dalam majlis akad, tugasnya yang ada sudah komplit. Okey, kalau 1, 2, 3 ada ni syaratnya ni, tu baru tak insya-Allah alhamdulillah ia punya jual beli itu adalah sah. Kalau salah satu daripadanya nada, maka hukumnya adalah tidak sah. Okey, kita lihat kepada contoh. 1. Jual beli di antara tepung gandum dengan tepung gandum.
Jika asal tepung itu dari jenis yang sama dan ilahnya, yakni sebabnya, ribanya pun sama, iaitu gandum, maka hendaklah ada 3 syarat bagi sah jual beli itu. Seperti mana yang ini tadi. Kalau sekiranya salah satu daripadanya ada 3 ni, maka hukum jual belinya itu adalah tidak sah. Sebagai contoh, cikgu bagi contoh lah. Okey, ia melakukan secara tunai, ada sudah syaratnya. Yang kedua, ia menyerahkan dalam majlis akad, pada masa tu juga akan menyerahkan. Tapi seorang ni ia akan menjual ia akan menyerahkan 30 kilogram beras, 30 kilogram tepung gandum. Okey, salah. 30 gram tepung gandum. Lepas tu yang seorang ni 29 kilogram tepung gandum. Bolehkah indah tu? Jawapannya adalah indah boleh. Kerana apa? Kerana ia indah cukup syarat. Apa syaratnya? 1, ada persamaan dalam timbangan ataupun sukatan. Kalau seorang ini 30 kilogram, yang seorang ini 29 kilogram, adakah sama sukatannya? Jawapannya adalah indah sama. Jadi hukum jual beli itu adalah tidak sah. Akan tetapi, kalau sekiranya semua sekali sama, contohnya seorang ini akan menjual 30 kilogram beras, kemudian yang seorang ini pun jual 30 kilogram beras. Okey, syarat yang pertama sudah lurus. Kedua, diorang melakukan secara tunai. Tunai. Dan yang ketiga, diorang melakukan pada masa tu juga. Okey? Jadi, bila tiga-tiga syarat ini ada, maka hukum jual belinya itu adalah sah. Yang kedua, contoh yang kedua, jual beli di antara cuka anggur dengan cuka anggur, ataupun di antara minyak kelapa dengan minyak kelapa, ataupun di antara daging lembu dengan daging lembu. Okey? Caranya adalah sama seperti jual beli di antara tepung gandum dengan tepung gandum, kerana semua perkara itu adalah berasal daripada jenis yang sama. Lain cerita kalau sekiranya ia akan menjual cuka anggur dengan minyak. Itu lain. Ini kita ni memerhatikan dulu yang sama jenisnya dulu. Okey. Seterusnya, muka surat 53. Yang kedua, syarat jual beli perkara riba yang tidak sama jenisnya tetapi sama sebab ribanya. Okey. Kita ni lihat yang pertama, ia punya syaratnya hendaklah dilakukan secara tunai, dan yang kedua, penyerahan dilakukan dalam majlis akad. Syaratnya 2 ni saja. Jual beli perkara yang tidak sama jenisnya tetapi sama ilahnya, yakni sebabnya, ribanya itu tidak dikehendaki sama timbangan ataupun sama sukatan. Okey. Kita lihat contoh. Jual beli. 1. Menjual gandum dengan beras. Ilah ribanya sama, iaitu makanan yang mengenyangkan. Dan yang kedua, emas dengan perak, sebab ribanya sama, iaitu nukud. Seperti nukud ni, duit. Okey? Faham kamu tu tak? Ilah sebab ribanya sama. Sebab ribanya tu sama bah. Ia makanan yang mengenyangkan. Kan gandum ni sama beras ni yang ia punya sebabnya, apa sebabnya kita ni kan jual beli itu untuk kan mengenyangkan diri kita ni tu bah. So ia punya sebab itu sama. Dia bukannya contohnya makanan, contohnya lah beras dengan kipas. Kipas adakah ia termasuk dalam yang mengenyangkan? Indah kan? Ia untuk membagi keselesaan. Jadi ia punya sebab itu indah sama. Apa lagi?
Contohnya contoh lain apa tu namanya, cuka anggur dengan minyak kelapa, sama kan, ia punya untuk mengenyangkan makanan. Kalau sekian contohnya, contoh lain, kipas dengan aircon, ia punya sebabnya sama, untuk memberi keselesaan kepada diri kita ni. Yang kedua, emas dengan perak, sebab ribanya sama, iaitu nukud, duit lah. Okey, kita lihat contoh. Berjual beli di antara tepung gandum dengan tepung beras. Jika asal tepung itu tidak sama jenisnya, iaitu satu daripada gandum, satu daripada beras, maka hendaklah ada dua syarat sahaja bagi sah jual beli itu, seperti jual beli pada barang asalnya. Okey, iaitu satu, tunai; dua, penyerahan dilakukan pada masa yang sama. Okey, pada masa itu juga dilakukan. Jika dua syarat ini dilakukan, maka jual belinya itu adalah sah. Adalah dikehendaki dalam jual beli di antara tepung gandum dengan tepung beras itu supaya ada persamaan dalam timbangan ataupun sukatan. Bahkan jual beli di antara keduanya sah dilakukan secara berlebih berkurang. Okey? Yang kedua, jual beli di antara cuka kurma dengan cuka anggur, atau di antara daging kambing dengan daging lembu, atau di antara telur ayam dengan telur itik, ataupun minyak kelapa dengan minyak zaitun. Caranya sama macam tadi tu. Yang penting syaratnya ada dua, tunai dan penyerahan dilakukan dalam majlis akad. Seterusnya, syarat jual beli perkara riba yang tidak sama jenisnya dan tidak sama sebab ribanya. Apa maksudnya tidak sama ribanya tak? Ia punya purpose-nya tak? Ia punya sebabnya tu tidak sama bah. Okey. Contohnya yang cikgu tadi kan. Kalau sekiranya anggur, anggur, daging, baras, tepung, ya sebabnya adalah mengenyangkan. Tapi kalau kipas, telefon bimbit, lepas itu aircon dan sebagainya, ia punya sebabnya lain, bukannya mengenyangkan. Okey? Tidak ada syarat tertentu sah jual beli bagi perkara riba yang tidak sama jenisnya dan tidak sama sebab ribanya, seperti emas dengan garam, gandum dengan perak, kurma dengan emas. Syarat-syarat yang dinyatakan dalam jual beli bagi perkara riba ini adalah sebagai syarat-syarat khas kepadanya, dan ia adalah tertakluk kepada syarat-syarat jual beli biasa. Okey? Seterusnya, kita lihat masalah hukum. Ini supaya kamu, ini mungkin kamu dah berapa faham ni. Yang tadi penerangan itu tidak pak. Kita ni lihat dia punya masalah hukum. InsyaAllah baru kita ni faham. Jual beli cuka yang tidak berair dengan jenis yang sama, seperti satu, cuka anggur dengan cuka anggur, ataupun cuka kurma basah dengan cuka kurma basah. Hukumnya adalah sah. Hukumnya adalah sah, tapi dengan syarat: satu, tunai; penyerahan dilakukan dalam majlis akad; tiga, ada persamaan dalam timbangan ataupun sukatan. Pasal apa? Pasal ia sama jenisnya. Kan tadi syarat pertama ni sama jenisnya. Okey. Seterusnya, jual beli cuka yang ada air daripada keduanya. Satu, cuka anggur kering dengan cuka anggur kering. Dua, cuka kurma dengan cuka kurma. Tiga, cuka anggur kering dengan cuka kurma. Hukumnya adalah tidak sah jual beli itu, sama ada kedua-duanya itu dari jenis yang sama
ataupun cuka itu bukan dari jenis yang sama. Okey. Seterusnya, jual beli cuka daripada jenis yang sama tetapi satu ada air, seperti satu cuka kurma kering ada air dengan cuka kurma basah tiada bercampur air. Kedua, cuka anggur dengan cuka anggur kering kismis. Tidak sah jual beli itu kerana tidak diketahui sukatan air yang ada pada kedua dua jenis kurma tersebut. Okey, tadi anda tahu berapa sukatan airnya tu bah. Ia sama kan toh? Ia sama jenisnya kan, cuka ia sama jenisnya. Tetapi kita ni inda tahu sukatannya tu. Salah tu tahiyat kita ni inda tahu, inda faham, kita ni inda dapat kita ni mengira berapa air dalamnya tu, maka hukumnya adalah tidak sah. Tapi kalau kita dapat mengira jumlah airnya tu, insya-Allah sah. Tapi ini kita ni inda mengetahui. Okey? Seterusnya, jual beli cuka dari jenis yang tidak sama, iaitu satu ada air, yang satu lagi tidak ada air. Cuka anggur dengan cuka kurma. 2, cuka kurma basah dengan cuka anggur kering. 3, cuka anggur dengan cuka kurma basah. Sah jual beli itu dan tidak disyaratkan adanya persamaan di antara keduanya dalam sukatan ataupun timbangan. Okey? Jual beli daging. InsyaAllah kita ni akan sambung lagi pada minggu hadapan jual beli daging ini. Okey? Sekian saja untuk kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan, maka bolehlah seperti biasa hubungi cikgu melalui talian WhatsApp cikgu secara private. Okey? Minggu lepas, Alhamdulillah, kemarin ada seorang, minggu lepas masa tu ada seorang yang bertanya kepada cikgu mengenai dengan mengenai dengan riba. Ada seorang yang bertanya, Alhamdulillah. Jadi cikgu harap semua sekali pelajar, jika ada yang tidak faham, cikgu pasti ada yang kamu dah faham juga. Boleh bertanyalah cikgu. Okey? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.